nan silam. Setelah agama Islam berkembang di gugusan pulau-pulau Melayu, berlakulah undang-undang baharu menurut ayat-ayat Al-Quranul Karim. Penghulu serta pengikutnya sangat taat. Penduduk itu ialah semerah padi. Padi-padi semerah padi, padi-padi semerah padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pemilihan tajuk kajian kami kali ini ialah berkaitan dengan lakuan bahasa dalam filem Semerah Padi. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, selembar demi selembar ku telaah sejarah lama, rangkai demi rangkai terjalin sudah sebuah kisah. Tahukah anda tentang filem Semerah Padi ini? Filem ini telah dinobatkan sebagai drama Melayu klasik pada peringkat antarabangsa. Filem ini telah diterbitkan pada tahun 14 Julai tahun 1956 di Tanah Melayu yang berkonsepkan cerita putih tanpa warna. Filem ini telah diarahkan oleh seniman agung kita dan tidak lain tidak bukan iaitu P. Ramlee yang berkonsepkan mengetengahkan prinsip agama dan hukum agama yang berpadukan Al-Quran dalam perceritaannya. Naskah ini telah dibintangi oleh Nabi Ahmad sebagai Teruna, Sa'diah sebagai Dara, P. Ramlee sebagai Adika dan Dain Idris sebagai Tok Penghulu. Secara ringkasnya, filem ini berlatar belakangkan hidup masyarakat Melayu tradisional serta mempunyai pemahaman agama yang sangat tinggi, di mana Aduka dan Dara telah melakukan satu perbuatan yang sangat dimukai oleh Allah, iaitu satu perzinaan. Hal ini berlaku akibat cinta mereka telah dihalang oleh kedua-dua ibu bapanya. Namun begitu, mereka telah dihukum sebanyak 100 sebab mengikut hukum Al-Quran dengan disaksikan oleh orang kampung mereka. Itu kajian kami pada kali ini. Dalam filem Semerah Padi terdapat lakuan bahasa. Dara? Ya, Mak. Jemuran kerepek itu Mak belum angkat. Tolong angkatkan, Dara. Baik, Mak. Pak. Dara tumpang lalu ya, Pak. Baik. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian sorotan kajian lepas. Kumpulan kami telah mengemukakan 5 kajian lepas, iaitu yang pertama dijalankan oleh Abdul Ghani Lengkang, Abdul Razak Abdul Karim dan Ridwan Mahta pada tahun 2019 yang bertajuk Lakuan Bahasa Kritikan dalam Forum Wacana Sinar Harian. Yang kedua pula adalah kajian yang dilakukan oleh Abdul Ghani Lengkang pada tahun 2018 yang bertajuk Analisis Lakuan Bahasa Terhadap Teks Khutbah Jumaat Negeri Selangor. Seterusnya, kajian yang bertajuk Analisis Lakuan Bahasa Direktif Guru Pelatih dalam Komunikasi Bilik Darjah yang dijalankan oleh Zanariah Ibrahim, Maslida Yusof dan Karim Harun pada tahun 2017. Kajian lepas yang keempat pula dijalankan oleh Aminuddin Simon pada tahun 2019 yang bertajuk Lakuan Bahasa dalam Filem Melayu Terpilih. Akhir sekali, kajian lepas yang bertajuk Lakuan Bahasa dalam Ceramah Agama yang dijalankan oleh Nurul Syuhada Syuib dan Maslida Yusof pada tahun 2019. Untuk kajian lepas yang pertama yang dikaji oleh pengkaji Abdul Ghani Lengkang, Abdul Razak Abdul Karim dan Ridwan Mahta pada tahun 2019. Ringkasannya adalah dijalankan untuk mengenal pasti bentuk-bentuk lakuan bahasa kritikan dalam Forum Wacana Sinar Harian dan menganalisis bentuk-bentuk lakuan bahasa kritikan dengan menggunakan kerangka konsep lakuan bahasa Austin 1962. Dapatan utama kajian menunjukkan jumlah keseluruhan penggunaan lakuan bahasa dalam kajian ini adalah sebanyak 656 kali. Lakuan kritikan menduduki tempat pertama dengan mencatatkan kekerapan sebanyak 223 kali dan lakuan bidasan langsung mencatatkan jumlah yang paling rendah iaitu hanya 35 kekerapan.
Metodologi dalam kajian ini menggunakan kaedah pendekatan kualitatif dan analisis pertuturan yang menggunakan instrumen temu bual atau rakaman forum. Kajian lepas yang kedua adalah kajian daripada Abdul Ghani Lengkang pada tahun 2018. Ringkasannya adalah untuk mengenal pasti serta menganalisis lakuan bahasa yang wujud dalam 6 siri teks Khutbah Jumaat Negeri Selangor. Dapatan utama kajian menunjukkan sebanyak 341 jumlah kekerapan didapati dalam teks Khutbah Jumaat. Metodologi dalam kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan bersifat analisis teks. Seterusnya, kajian lepas yang ketiga adalah kajian daripada Zanaria Ibrahim, Masdila Yusof dan Karim Harun pada tahun 2017. Secara ringkasnya adalah untuk menganalisis amalan ujaran lakuan bahasa direktif guru pelatih IPG Melaka dalam pengajaran bahasa Melayu dari perspektif pragmatik. Dapatan utama kajian menunjukkan jumlah keseluruhan ujaran lakuan bahasa direktif dalam kajian ini adalah sebanyak 781 ujaran yang telah diujarkan oleh 3 orang guru pelatih. Metodologi kajian yang dijalankan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif yang berbentuk instrumen rakaman. Kajian lepas yang keempat pula adalah kajian yang dijalankan oleh Aminuddin Saiman pada tahun 2019 adalah bertujuan untuk mengenal pasti aspek lakuan bahasa serta merumus aspek lakuan bahasa dalam memancarkan akal budi bangsa Melayu dalam filem Melayu Terpilih. Kajian ini mengaplikasikan teori lakuan bahasa SIR 1969. Dapatan utama kajian menunjukkan sebanyak 1,391 lakuan bahasa digunakan dalam keempat-empat buah filem. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah analisis kandungan dengan meneliti setiap ujaran, kemudian mengklasifikasinya mengikut teori lakuan bahasa SIR. Kajian lepas yang terakhir dijalankan oleh Nurul Syuhada Syaib dan Masdila Yusof pada tahun 2019 adalah bertujuan untuk mengenal pasti jenis lakuan bahasa dalam ceramah agama dan menganalisis pola lakuan bahasa yang paling kerap dan paling kurang digunakan oleh penceramah dalam ceramah agama serta membincangkan fungsi lakuan bahasa dalam ceramah agama. Kajian ini juga turut menggunakan teori lakuan bahasa SIR 1969. Dapatan utama dalam kajian ini adalah mendapati terdapat 4 jenis lakuan bahasa yang digunakan oleh penceramah iaitu lakuan bahasa asertif, direktif, ekspresif dan komisif. Lakuan bahasa yang paling kerap digunakan oleh penceramah ialah lakuan bahasa asertif iaitu sebanyak 69.68%, manakala lakuan bahasa yang paling rendah ialah lakuan bahasa komisif yang hanya mencatatkan jumlah sebanyak 0.86%. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kualitatif dan kuantitatif, iaitu dengan menggunakan sampel kajian ceramah agama. Itu saja daripada saya. Mak, Dara minta diri ya, Mak. Ai, begitu lekas nak balik? Dara ada kerja, Mak. Baiklah, terima kasih Dara. Kirim salam sama Mak ya. InsyaAllah. Filem Semerah Padi ini merupakan filem yang masih menyelah dan nama Nordin Ahmad dikenali ramai. Bahkan sehingga kini ia kekal berpengaruh. Pemilihan filem ini berdasarkan filem yang popular di mana beliau telah berlakon sejak tahun 1956. 2 kaedah kajian utama digunakan dalam kajian ini iaitu kaedah kajian analisis kaedah kualitatif. Nurman 2006 berpendapat bahawa kaedah analisis teks melibatkan pembacaan dan penyusunan dokumen berkaitan penyelidikan. Sumber utama yang digunakan adalah dalam bentuk bertulis termasuk buku, jurnal, artikel, akhbar, bahan seminar dan latihan ilmiah. Analisis teks dalam kajian ini adalah tentang memilih watak yang menentukan lakuan pertuturan untuk memberi tumpuan kepada kajian. Pengkategorian dilakukan dengan memilih dialog yang dituturkan oleh watak-watak.
dialog diterbitkan dan melalui proses penandaan dan pengekodan untuk tujuan memudahkan lagi proses pengecaman data. Penyelidikan ini hanya tertumpu kepada lakuan pertuturan dalam dialog. Kaedah kualitatif digunakan apabila keputusan dianalisis dan ditafsir menggunakan pendekatan pragmatik. Kerana pragmatik ialah kajian penggunaan bahasa berdasarkan konteks menurut Zaitul Azma Zainul Hamzah 2002. Di mana ada perempuan cantik, di situ kampung. Siapa namamu? Jejaka. Kau? Galak. Tidak adakah perempuan lain yang dapat kau perestrikan dengan jalan halal? Nafsuku tak mengenal halal atau haram. Ya, nafsuku juga. Ya, karena nafsumu telah dikuasai syaitan. Itulah sebabnya kamu berzina. Dan kerana tiada berperi kemanusiaan, maka tergamak kamu membunuh kecewa. Perbuatanmu semata-mata durhaka. Durhaka kepada Tuhan. Durhaka terhadap tanah air, bangsa dan agama. Pengkaji telah mengenal pasti lakuan bahasa yang terdapat dalam filem Semerah Padi yang merangkumi aspek lakuan bahasa direktif dan lakuan bahasa asertif. Sir 1969 menyatakan bahawa bahasa berfungsi sebagai perkataan atau frasa yang dituturkan oleh penutur untuk melambangkan sesuatu tindakan, sama ada cadangan, persetujuan, menyatakan niat, menyampaikan maklumat, menyatakan persetujuan dan tindakan lain. Menurut beliau lagi, ada mengemukakan 5 kategori yang penting dalam teori lakuan bahasa, iaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif dan deklaratif. Namun, lakuan pertuturan dalam filem Semerah Padi hanya menekankan fungsi lakuan bahasa asertif dan direktif sahaja. Terdapat 2 analisis data yang telah kami perolehi. Pertama adalah berkaitan analisis lakuan bahasa dalam filem Semerah Padi menggunakan teori lakuan bahasa SIR 1996. Terdapat 2 aspek lakuan bahasa yang akan kami terangkan, iaitu tentang lakuan bahasa direktif dan lakuan bahasa asertif. Bahasa direktif merupakan ikatan yang digunakan oleh si pendengar untuk melakukan sesuatu. Kategori ini juga adalah untuk menggambarkan keinginan atau harapan penutur agar pendengar melakukan sesuatu. Berdasarkan teori SIR dan filem Semerah Padi, terdapat subkategori lakuan bahasa direktif, iaitu pertanyaan, permintaan dan permisif. Menurut SIR, beliau telah menyimpulkan bahawa dalam membuat pertanyaan, penutur tidak hanya menyatakan hasrat secara literal, namun penutur menggunakan ayat tanya untuk menyatakan pelbagai hasrat. Antara adalah untuk mengarah, menyampaikan tindakan asertif, menyampaikan tindakan direktif dan menyatakan tindakan ekspresif. Hal ini juga selari dengan pendapat tokoh Masih Muda Yusof 2007 menyatakan dalam berkomunikasi, makna yang disampaikan bukan sahaja berbentuk literal tetapi juga disampaikan dalam bentuk bukan literal. Maka, untuk memahami antara bahasa literal dan bukan literal, perbezaannya seharusnya melibatkan 2 bentuk makna, iaitu makna ayat dan makna penutur. Subkategori seterusnya ialah permintaan. Direktif permintaan dalam data filem Semerah Padi adalah diujarkan secara langsung, iaitu menyatakan permintaan secara terus dengan menyebut kata kerja seperti tolong. Penggunaan kata tersebut merupakan satu bentuk permintaan dan harapan kepada pendengar mengenai hajat komunikatifnya. Menurut Asma Hajar Umar 2009, penggunaan leksikal dalam bentuk permintaan merupakan satu bentuk ayat harapan yang dinyatakan oleh ayat yang mengandungi kata harapan dalam struktur ayat. Walau bagaimanapun, leksikal yang digunakan tidak diterjemahkan secara literal tetapi boleh dilihat menerusi penggunaan konteks dalam ayat yang lebih tertumpu kepada lakuan permintaan. Dalam konteks kajian ini terdapat juga subkategori lakuan permisif. Lakuan ini mempunyai nilai kekerapan yang sederhana dalam filem Semerah Padi.
Menurut Batch dan Harnish 1979 berpendapat bahawa strategi direktif permisif memberi kebebasan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Lakuan permisif dapat dikenal pasti dengan menggunakan kata kerja performatif seperti bersetuju, mengizinkan, melepaskan dan meleraikan. Penggunaan kata kerja ini mudah difahami dengan adanya penegasan dan alasan yang diberikan semasa meminta kebenaran. Seterusnya, lakuan bahasa yang dikemukakan oleh Searle ialah asertif yang turut dikenali sebagai lakuan representatif atau konstatif, iaitu istilah asal aliran Austin yang merupakan ujaran yang menyatakan perkara atau menghuraikan bentuk hubungan. Antara fungsi lakuan ini ialah menyatakan, menyimpulkan, menyarankan dan sebagainya. Fungsi asertif merupakan istilah yang digunakan oleh Searle bagi merujuk kepada ujaran yang mengandungi kenyataan yang dikemukakan secara jelas dan langsung, serta tidak mengandungi nada desakan dan juga tidak bersifat emotif. Fungsi asertif sesuatu ujaran itu akan mengakibatkan penutur bertanggungjawab terhadap kebenaran yang dilafazkan. Justeru, ujaran sedemikian menghendaki penutur mengatakan yang benar dan tidak mengujarkan sesuatu yang palsu atau berbohong. Ia bertujuan supaya ujarannya itu dapat memberikan manfaat dan tidak menjadi beban dan kos kepadanya. Menurut Huang pula, jenis lakuan tutur ini mempertanggungjawabkan penutur dengan kebenaran bagi proposisi yang diungkapkan dan lakuan ini membawa nilai benar terhadap ungkapan tersebut. Oleh sebab maksud fungsi asertif yang diberikan ini bersifat konseptual, pengkategorian ujaran-ujaran yang dikatakan mempunyai asertif sukar dilakukan secara konkret. Dengan melakukan pertuturan ini, penutur dapat mempersembahkan dunia berdasarkan kepercayaan mereka dan kemudian mencipta perkataan berdasarkan kepercayaan mereka. Antara subkategori lakuan bahasa asertif yang ada dalam semerah padi ialah makluman, penyataan dan pengakuan. Maklumat ialah bentuk bahasa yang digunakan untuk menyampaikan atau menambah maklumat sedia ada atau baru. Menurut Kidler, maklumat asertif adalah mengenai fakta. Tujuannya adalah untuk memberikan maklumat dan lakuan ini adalah mengenai pengetahuan, data, apa yang wujud atau diadakan atau apa yang telah berlaku atau belum berlaku. Sebagai contoh, klik yang berikut menggunakan lakuan makluman dalam dialognya. Selain itu, Franklin 2015 mengatakan bahawa lakuan penyataan kebiasaannya digunakan untuk menyampaikan maklumat, kepercayaan, fenomena dan pemula bicara yang menggunakan ayat penyata biasa. Oleh yang demikian, dalam lakuan penyataan, ujaran yang diujarkan mengandungi unsur-unsur keterangan sesuatu perkara atau maklumat baharu atau pengukuhan maklumat. Lakuan pengakuan juga boleh diungkapkan dalam bentuk pernyataan. Berikut merupakan contoh lakuan penyataan dan pengakuan yang digunakan dalam filem Semerah Padi. Dara menyesal, Bapa. Walau 1000 sesal kau sesal, namun noda tetap noda. Kusemai padi, lalang menjadi, sekandang kerbau mengikut kata, anak seorang mencolok mata. Implikasi daripada filem tersebut memberi impak yang besar terhadap keberkesanan komunikasi, khususnya dari segi penyebaran maklumat dan niat komunikasi penutur. Salah tafsir akan mengakibatkan ketidaktepatan maklumat yang diterima dan diberikan. Hasil kajian menjelaskan lakuan pertuturan digunakan dalam percakapan masyarakat Melayu. Penggunaan lakuan tutur untuk menyampaikan sesuatu boleh dilihat sebagai penekanan kepada keintelektualan, kefahaman dan falsafah yang wujud dalam budaya Melayu. Melalui penggunaan lakuan pertuturan dalam lakon layar, ia muncul sebagai ungkapan terjemahan budaya dan bahasa pengarah. Kepercayaan, budaya dan ideologi pengarah diterjemahkan dan dimanifestasikan dalam lakon layar. Dara bukan gadis lagi. Aku bersinar dengan darah.
Kesimpulannya, kajian ini telah menguraikan makna lakuan bahasa dengan lebih terperinci melalui filem Semerah Padi. Setiap data lakuan bahasa yang dikenal pasti dalam filem ini telah dianalisis dengan menggunakan lakuan bahasa asertif dan direktif. Selain itu, dalam kajian ini telah menggunakan teori Searle pada tahun 1969. Beliau telah mengkategorikan lakuan bahasa direktif kepada beberapa subkategori. Namun begitu, dalam konteks kajian ini, subkategori yang telah diperolehi adalah pertanyaan, permintaan dan permisi. Implikasi daripada dapatan kajian telah memperlihatkan masyarakat Melayu selalu berkomunikasi antara satu sama lain, tidak kira sama ada secara langsung maupun secara bukan langsung. Melalui filem Semerah Padi ini, berlakunya aspek lakuan bahasa dalam sesebuah filem yang akan dinilai oleh penonton kerana sesebuah filem atau drama Melayu itu yang dihasilkan merupakan satu cerminan budaya dan norma masyarakat sesebuah negara itu. Oleh itu, komunikasi dalam filem ini memberi impak yang besar kepada masyarakat serta penonton di luar sana. Oleh itu, harapan daripada kajian ini agar dapat menyadarkan masyarakat untuk mengangkat martabat bahasa Melayu secara lisan maupun dalam filem di pesada dunia. Selain itu, diharapkan agar kajian ini dapat menjadi panduan dan memberi satu suntikan semangat yang baru kepada penulis di luar sana untuk mengkaji tentang lakuan bahasa dalam filem ini. Sekian, terima kasih.